Konflik dikelilingi dengan negara Arab, kekurangan sumber asli, populasi yang sedikit, tetapi mereka telah membina satu kekuatan ekonomi yang kuat. Bagaimana ini boleh berlaku? Negara haram Israel yang telah menjajah Palestin selama 75 tahun lamanya sebenarnya mempunyai sebuah ekonomi yang paling berdaya tahan dan canggih dalam bidang teknologi di dunia pada masa kini. Walaupun ia wujud hasil daripada konflik Nakba 1948, Israel telah mendapat pengiktirafan sebagai salah satu hub global untuk inovasi dan keusahawanan teknologi dari segi ekonomi. Di media antarabangsa, Israel sering dilabel sebagai startup nation atau negara pemula kerana ekosistem permulaan yang pesat, terutamanya di bandar seperti Tel Aviv yang sering digelar sebagai Silicon Wadi. Pada tahun 2022, Israel merupakan hub syarikat pemula ketiga terbesar di dunia dan kejayaan ini dianggap sangat besar dengan hanya berpopulasi seramai 8 juta orang. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Israel menjana dan membangunkan ekonomi walaupun ia merupakan sebuah negara haram yang sentiasa bergolak. Teruskan menonton. Sebagai sebuah negara haram yang wujud bermula daripada tahun 1948, Israel telah berjaya membangunkan ekonominya dalam tempoh masa yang agak pantas sehingga ke hari ini. Walaupun menghadapi cabaran geopolitik serantau, Israel telah membina ekonomi pasaran yang kukuh, stabil dan bebas sejak penubuhannya. Bank Dunia juga menyenaraikan Israel sebagai negara berpendapatan tinggi. Kemasukan besar pendatang Eropah dan Amerika Utara yang terlatih dan berpendidikan barat telah banyak menyumbang kepada peningkatan pesat dalam KDNK Israel selepas 1948. Walaupun kebanyakan daripada mereka terpaksa menukar bidang pekerjaan, latar belakang buruh yang berkemahiran tinggi dan ditambah dengan penubuhan universiti dan institut penyelidikan yang pesat di Israel telah membantu dalam perkembangan rancak ekonominya. Ia telah menerima sejumlah besar modal termasuk hadiah daripada orang Yahudi di seluruh dunia, ganti rugi dari Republik Persekutuan Jerman untuk jenayah Nazi, pemberian bantuan daripada Kerajaan Amerika Syarikat selain modal yang dibawa masuk oleh pendatang. Merujuk kepada laporan Biro Penyelidikan Ekonomi Kebangsaan 1975, produk tahunan per kapita Israel pada masa penubuhannya adalah sekitar 400 hingga 500 US dolar sahaja. Israel kemudiannya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1950-an sehingga 1970-an. Dalam tempoh ini, KDNK Israel meningkat pada kadar purata tahunan kira-kira 10.5%, manakala KDNK per kapita pula telah meningkat sehingga 3 kali ganda. Pada tahun 1980, keluaran dalam KDNK Israel direkodkan pada 24.92 bilion US dolar mengikut Pangkalan Data Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, dan jumlah KDNK Israel berterusan meningkat pada setiap tahun. Malah laporan IMF menyatakan bahawa Israel terus menunjukkan kekuatan ekonominya walaupun semasa dunia terkesan teruk dalam krisis kewangan yang berlaku pada tahun 2008. Ekonomi Israel. Sejarah ekonomi Israel berpaksikan kepada dua lonjatan tinggi hasil inisiatif kerajaan. Pertama ketika tempoh 1948 hingga 1970 dan kedua apabila ketika tempoh 1990 hingga 2018. Dua lonjatan inilah yang berjaya menukar status Israel sebagai negara dunia ketiga kepada negara maju. Pada lonjatan pertama, beberapa komuniti kibbutz dibentuk oleh kerajaan Israel untuk membawa majoriti rakyatnya keluar dari garis kemiskinan tegar. Pada lonjatan kedua pula, kerajaan Israel menubuhkan inisiatif YOSMA pada tahun 1993. YOSMA merupakan program insentif cukai kepada pelabur asing untuk menumbuhkan syarikat pemula di Israel. Sebagai balasan, kerajaan Israel akan menggandakan modal syarikat asing ini. Program ini menjadi titik pemula kebanjiran syarikat Amerika Syarikat bertapak di Israel dan menaikkan pendapatan industri teknologi Israel dari 1.6 bilion US dolar kepada 12.5 bilion US dolar hanya dalam masa 10 tahun. Objektif asas ekonomi Israel ialah pertumbuhan berterusan dan penyepaduan lanjut ekonomi negara ke pasaran dunia. Israel telah mencapai kemajuan ke arah objektif ini dalam keadaan yang mencabar seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, pemulauan oleh kebanyakan negara Arab di sekelilingnya, perbelanjaan besar untuk pertahanan, kekurangan sumber asli, tahap inflasi yang tinggi dan pasaran domestik yang kecil yang menghadkan simpanan dalam jumlah yang besar. Di sebalik halangan ini, Israel telah mencapai taraf hidup yang tinggi bagi kebanyakan penduduknya, sektor perindustrian dan ekspor pelancongan yang semakin meningkat dan kecemerlangan bertaraf dunia dalam teknologi termaju serta industri berasaskan sains. Walau bagaimanapun, kemajuan ekonomi yang dinikmati oleh rakyat Israel ini bersifat tidak seragam.
orang Arab Israel pada umumnya mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari segi ekonomi dan terdapat perbezaan ekonomi yang ketara di kalangan orang Yahudi Israel, terutamanya antara Sephardim dan Ashkenazim. Kadar cukai di Israel adalah antara yang tertinggi di dunia dengan cukai pendapatan. Cukai excise menjadi sumber pendapatan utama. Cukai excise menyumbang kira-kira 2/3 daripada nilai KDNK dan menyumbang kira-kira 1/4 daripada pendapatan purata isi rumah. Sektor ekonomi utama Israel. Israel merupakan antara pusat pembuatan dan perdagangan belian terkemuka di dunia. Israel Diamond Exchange adalah salah satu daripada 4 pusat perdagangan belian terkemuka di dunia dan mempunyai lebih 3,200 ahli. Selain itu, bahan kimia dan produk kimia juga merupakan satu lagi sektor yang menonjol dalam ekonomi Israel. Pasaran farmasetikal Israel juga telah menyaksikan perkembangan yang sihat dan ia telah disokong penuh oleh kerajaan dalam industri ubat-ubatan dan bioteknologi melalui bantuan geran, insentif cukai dan pembiayaan untuk projek R&D. Beberapa syarikat daripada industri teknologi, farmasetikal dan kimia yang disenaraikan di Amerika Syarikat ialah Mobileye Global, Checkpoint Software Technologies Limited, Elbit System Limited, Nice Limited dan Teva Pharmaceutical Industry Limited. Amerika Syarikat adalah antara rakan perdagangan Israel yang paling menonjol. Pada tahun 1985, Israel dan Amerika Syarikat telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dan ia merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama bagi negara Amerika Syarikat. Perdagangan barangan dan perkhidmatan Amerika Syarikat dengan Israel dianggarkan berjumlah 50.6 bilion $, pada tahun 2022. Selain itu, Israel juga mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan beberapa negara lain, termasuklah Kesatuan Eropah melalui pelbagai perjanjian perdagangan. Menurut data, jumlah perdagangan barangan antara Kesatuan Eropah dan Israel bagi tahun 2022 berjumlah 46.8 bilion euro. Kesan boikot kepada ekonomi Israel. Sejak berlakunya peperangan Oktober lalu, antara usaha yang dilakukan oleh masyarakat dunia, termasuklah rakyat Malaysia bagi menyokong rakyat Palestin, ialah dengan memboikot jenama Israel dan beberapa syarikat yang secara jelas menyatakan sokongan terhadap rejim Zionis. Sehingga hari ini, usaha tersebut dilihat membuahkan hasil apabila produk-produk tersebut tidak lagi mendapat sambutan di pasaran. Menurut pengerusi boikot Pelupusan Pelaburan dan Sekatan BDS Malaysia, permintaan yang terjejas ke atas produk Israel menyebabkan syarikat pengeluar berdepan kerugian, seterusnya menghentikan pengeluaran. BDS merupakan sebuah gerakan antarabangsa dalam usaha untuk membina boikot ekonomi terhadap Israel dan membangunkan kempen yang berkesan terhadap syarikat yang mengambil bahagian dalam penindasan Israel terhadap rakyat Palestin. Kempen BDS ini telah menyebabkan syarikat utama menjual dan meninggalkan Israel sama sekali dan pelbagai pelaburan melepaskan diri daripada syarikat Israel dan antarabangsa. PBB, Bank Dunia dan pakar lain menyatakan bahawa BDS mempunyai kesan ekonomi yang penting ke atas Israel dan ia dipercayai boleh berkembang dengan lebih meluas. Kesimpulannya, walaupun negara haram Israel terus berada dalam situasi geopolitik yang bergolak disebabkan usahanya untuk terus memperluaskan jajahan terhadap tanah rakyat Palestin, Israel tetap berjaya membangunkan ekonomi mereka berada di tahap yang agak tinggi dari inisiatif kerajaan mereka. Jawapan utama kepada kejayaan Israel menjana ekonomi di sebalik kekurangan yang ada boleh dilihat dari faktor sejarah, budaya dan kesanggupan mereka untuk berubah mengikut situasi geopolitik semasa. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.